Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awwal Ya Akhir, Ya Zahir Ya Batin, Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab, Ya Muntaqim Ya Afu Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit Ya Jami' Ya Ghani Ya Mughni, Ya Mani' Ya Dar Ya Nafi' Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Warith, Ya Rashid Ya Sabur, Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik, Ya Quddus Ya Salam, Ya Mu'min Ya Muhaimin, Ya Aziz Ya Jabbar, Ya Mutakabbir Ya Khaliq, Ya Bari Ya Musawwir, Ya Ghaffar Ya Qahhar, Ya Wahhab Ya Razzaq, Ya Fattah Ya Alim, Ya Qabid Ya Basit, Ya Khafid Ya Mu'iz Ya Mudhir, Ya Sami' Ya Basir, Ya Hakam Ya Adil, Ya Latif Ya Khabir, Ya Halim Ya Azim, Ya Ghafur Ya Shakur, Ya Ali Ya Kabir, Ya Hafiz Ya Muqim, Ya Hasib Ya Jalil, Ya Karim Ya Raqib, Ya Mujib Ya Wasi', Ya Hakim Ya Wadud, Ya Majid Ya Ba'ith, Ya Shahid Ya Haqq, Ya Wakil Ya Qawi, Ya Matin Ya Wali, Ya Hamid Ya Muhsin, Ya Mubdi Ya Mu'id, Ya Muhyi Ya Mumit, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Wajid
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan saya peluang untuk bersama dengan kita semua pada hari ini, insya-Allah. Alright, dan saya pasti semua orang teruja sebab kita dapat bangun kan. Dapat bangun, bila bangun tu tak adalah macam benda-benda yang tak best ke, semuanya very nice, very good. Jadi saya sangat macam teruja lah untuk setiap hari dapat bersama dengan adik-beradik di luar sana, dapat kita bersembang, dapat kita berbincang, macam kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang buat seseorang tu kehidupan dia bermakna tau. Sebab kita ada something yang kita look forward. Okay, bukan kita bangun dengan rasa takut. Kalau kita tengok dekat mungkin negara-negara yang macam Palestin di mana kita dapat lihat betapa mereka ni bila tidur pun tak tenang, bangun pun tak tenang kan. So tapi kita di negara Malaysia, Singapura ni, kita alhamdulillah, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendoakan mudah-mudahan mereka-mereka yang sedang melalui pelbagai masalah, pelbagai isu, pelbagai problem di negara mereka, mudah-mudahan Allah permudahkan supaya mereka juga dapat menikmati apa yang kita nikmati di sini. Alright, jadi kita ada siapa kat sini? Maya Lan, dia cakap salam AA sekeluarga. Waalaikumsalam dan selamat pagi AA, selamat pagi. Hari ni macam kosong je dekat atas ni. Jadi jadi kita apa ni? Yes, kita bagi tahu yang sebenarnya kita dalam BMW Talk Series Business, Money dan Wealth. Dan hari ini hari yang kedua dalam siri ni, episod kedua lah kira. Semalam kita bincang banyak mengenai macam apa itu kebebasan ekonomi. Semalam kita bincang. Jadi hari ini kita akan sambung benda macam mana kita nak mantapkan lagi kita punya kewangan, iaitu especially cash flow kita. Okay, aliran tunai kita, itu akan kita bincangkan sebentar lagi. Tapi sambil tu yang datang kat sini, siapa lagi? Kita ada Lina Jenny. Selamat pagi, dia cakap selamat pagi. Okey, yes, keadaan Abang Abu alhamdulillah batuk dah lebih kata orang tu terkawal. Kalau hari tu memang tak terkawal, hari ni kita rasa macam terkawal sikit. Tapi kena sediakan air. Sebab bila bercakap-cakap ni, dia kadang-kadang dia macam zonk, dia naik ke atas. Tu yang saya macam kadang-kadang tak boleh tahan. Tapi apa-apa pun okey, kita bersyukurlah kerana masih Allah bagi peluang kepada kita untuk bersama. Okey, ada soalan kat sini Lina. Pagi bagus. Tumpang tanya. Okey, peserta kursus AA perkhidmatan awal, buku AA yang kami tempah tu dihantar kepada penganjur kursus. Okey, penganjur kursus, kalau kita ikut nama boleh kontak Amona. Amona daripada daripada Japan. Alright, sebab buku dah ada kat situ. Sebab saya tak dapat hantar direct satu-satu sebab kos pengantaran ke Sabah ni dia RM30, RM50 untuk satu kali hantar. Jadi kita dah hantar ke pusat penganjur tu. Jadi bagi yang dah buat bayaran tu boleh claim daripada penganjur. Kalau ada apa-apa bagi tahu Abang Abu supaya Abang Abu boleh help bagi tahu dia orang juga untuk bersedialah untuk your call. Tapi boleh call Amona direct, boleh call Amona akan guide you guys, insya-Allah. Alright. Okey, kita ada siapa lagi? Moga cepat sembuh, insya-Allah. Terima kasih. Actually alhamdulillah better daripada awal-awal dulu. Sekarang dah lebih banyak better nampaknya.
Okay, so itu antara benda yang mungkin ada soalan dekat situ. Alright, so Lina daripada Sabah lah. Kalau dah tanya pasal benda tu mesti Sabah. Alright. Okay, sambil tu macam mana keadaan di tempat awak? Keadaan di tempat awak dari segi keadaan macam mana dengan COVID, dengan dengan lockdown, dengan semua benda yang sedang berlaku ni, bagaimana perasaan awak ni semua, perasaan kita ni macam how sebab kadang-kadang kita dah macam lack of social interaction dah kan, sejak PKP, sejak MCO, sejak work from home, sejak lockdown kita punya interaction, social connectivity tu dah makin berkurang. Kita berkurung di rumah, memang untuk kebaikan kita. Tapi macam mana kita masih boleh dapat mengekalkan social punya interaction, sebab kadang-kadang kalau kita tak ada benda-benda macam ni, kita jadi macam macam lemau kan, macam penat, macam tak tahu nak buat apa, kind of like things. Jadi social interaction, Zoom meeting, connecting, having chit-chatting akan memberikan kita macam rasa better sebab sebagai manusia ni kita perlukan interaction sesama manusia, kita perlukan interaction, bergaul, all this jadi ini salah satu benda yang abang-abu cuba bagi pada adik-beradik abang-abu sendiri kat sini, di mana kita dapatlah berjumpa setiap hari kan. Setiap hari kita bincang-bincang sikit, dan of course benda ni lebih kepada adik-beradik abang-abu sendiri, iaitu memang semua peserta yang datang ke kelas and all those stuff. Dan kita juga have this session untuk kita berinteraksi, alright. Okay, jadi topik untuk hari ini, kalau kita cerita sambungan daripada semalam di mana apa itu, kalau semalam kita let me check apa yang kita bincangkan semalam kan. Semalam kalau kita bincangkan pasal kebebasan ekonomi. Okay, apa itu kebebasan ekonomi, dan akhirnya saya dapat kalau semalam kita tengok apa itu kebebasan ekonomi adalah okay, dia macam yes, ini kesimpulannya, betul. Alright, ini kebebasan ekonomi. Alright, biasa kalau kebebasan ekonomi ni benda-benda macam ni lah kan, kita increase kita punya income and focus on business punya benda. Tapi apa yang semalam kita dapat sama-sama kongsikan adalah ianya adalah satu pendapatan yang kita dapat, alright, daripada semua benda-benda ni, iaitu investment kita, business kita, dan ia melebihi perbelanjaan kita. Itu konsep kebebasan ekonomi. Kalau kita punya pendapatan pasif, iaitu pendapatan daripada pelaburan kita, ROI kita, mungkin hands off business kita, business yang tidak kita involve, memberikan pulangan yang melebihi keperluan komitmen bulanan kita. Contohnya, saya perlukan RM5,000 setiap bulan. Saya perlukan RM5,000 untuk bayar itu, bayar ni semua tu kan. Dan saya ada pendapatan daripada pelaburan yang saya buat dapat RM5,000 contohnya. Dan lepas tu saya ada juga 2 bisnes yang saya tak pergi pun, saya dah sistemkan dia, saya dah let the people run it, dan every month saya dapat RM12,000 daripada situ. Jadi sekarang saya ada RM22,000 yang datang tanpa saya buat apa-apa, dan saya punya keperluan adalah RM5,000. Jadi dalam konteks tu saya sudah mencapai kebebasan ekonomi. Alright, bukan kebebasan kewangan, tapi kebebasan ekonomi yang saya boleh sekarang mula melakarkan banyak benda. Jadi itu adalah konsep kebebasan ekonomi. Alright, dan apa yang kita fokuskan semalam juga adalah biasanya ni dua yang orang buat, iaitu dia increase investment dollar. Maksudnya kita cuba kita cuba dapatkan simpanan kita banyak dan kita mula melabur. Kita meningkatkan rate pelaburan kita. Okey, itu satu yang biasa orang buat untuk kebebasan ekonomi. Dan kedua, dia fokus pada bisnes dia, alright, supaya dia dapat meningkatkan revenue dia. Jadi mereka, kalau kita tengok dia fokus pada benda ni, tapi dia selalunya lupa pada satu benda, iaitu mengurangkan perbelanjaan. Ini yang selalu menjadi satu isu kepada ramai. Kat saya sendiri memang kata orang tu go through benda ni. Saya melihat ramai orang
Tak kira lah dia businessman yang dah lama ke ataupun businessman yang baru berjinak ke, tapi saya dapat satu benda yang saya dapat lihat daripada mereka ni adalah mereka fokus pada benda ni dan dia tak risau mengenai perbelanjaan. Malahan setiap kali dia punya revenue meningkat, dia akan meningkatkan dia punya perbelanjaan. Jadi akhirnya walaupun dia dapat pendapatan 50,000 tapi dia masih terpaksa bekerja kerana dia punya komitmen sampai 40-50,000 juga. Jadi ini adalah masalah kepada ramai orang yang mereka tercari-cari, aku nak jadi financial freedom. Sebab financial freedom selalu akan menggambarkan kita ada rumah besar, kereta besar dan sebagainya kan. Jadi kita kejar benda tu. Dan bila kita kejar, kita capai benda tu, tapi sebenarnya kita belum bebas daripada kemelut hutang, tekanan, kewangan dan sebagainya. Jadi sebab tu kita perlu berhati-hati dalam kita mencapai kebebasan ekonomi yang sebenar. Jadi selain daripada kita fokus pada dua benda yang saya cakap tadi, kita juga perlu fokus untuk mengurangkan perbelanjaan. Dan hari ini itu yang sebenarnya Abang Abu nak kongsikan pada you all semua ni. Alright. Jadi siapa yang faham apa yang saya cakap ni, tolonglah komen kat situ faham. Jangan duduk diam datang kat kelas Abang Abu ni. Bila kita datang kat saya ni, janganlah duduk diam. Tekanlah love tu. Kasih banyak love supaya setiap love ni sebenarnya kita boleh dapat pahala. Macam mana? Astaghfirullahalazim, 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 Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita bertahmid, bertasbih. You know, like, semua you boleh buat sambil tekan tu. Right? Itu satu. Kedua ni bila share dengan orang lain juga kan, komen kat situ, komen dekat situ, tanya soalan, kita ulang balik apa yang saya cakap ni mungkin dengan type. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita memperolehi pahala sambil kita dengar Abang Abu celoteh ni, kita dapat pahala kan. So cari pahala-pahala free ni kan, benda-benda macam tu lah yang Abang Abu nak just share dengan you all, insyaAllah. Okay, alright. Salam Kak Sabia B dia cakap, salam AA minum madu habatus sauda untuk hilangkan batuk, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Alright, macam-macam saya dah buat, alhamdulillah. Saya tetap terus usaha dalam ke arah untuk membetulkan, memperbaiki suara saya ni, insya-Allah. Okey, dan doa-doa anda ni semua juga penting untuk benda tu. Alright. Okey, good. Lina Jenny faham. Siapa kat sini tolong share juga kita punya live ni, share dengan member-member awak, tekan share. Alright, tekan love, tekan share, sebab kebaikan ni kadang-kadang dengan hanya just satu tekan kita buat banyak kebaikan. Alright. Okay, so saya harap you all dapat sama-sama sebab what happened juga. Kejap Okay, apa yang berlaku juga kan, saya sebab kehilangan phone saya tu, dia efek banyak benda yang saya buat kena, dia banyak tau, dia sekali harung datang. Kadang-kadang dalam live ni dia boleh jadi macam tu kan, kau sakit, telefon hilang, kau tak dapat buat kerja, banyak macam sekali dia datang, semua benda-benda yang macam apa ni kan. Tapi remain remain calm, kadang-kadang benda ni berlaku, bukan kontrol kita pun, kita tak kontrol benda tu, kita tak ada kontrol ke atas benda yang berlaku. Jadi kita relax dan move forward. Alright. Okay, jadi hari ini Abang Abu nak ceritakan 9 cara untuk kita nak especially yang berniaga lah, kita macam mana kita nak mengurangkan perbelanjaan in terms of, dia bukan kurangkan perbelanjaan secara biasa tau. Benda ni yang saya nak tekankan, dia bukan macam biasa, tapi selalunya dia lebih kepada benda-benda yang kita tak perasan, yang kita sedang mengeluarkan bayaran dan sebagainya. Itu benda-benda yang Abang Abu nak kongsikan. Jadi saya nak salah seorang ni just like share apa yang saya nak kongsikan, boleh tak? Kan saya juga akan tulis lah kan kat situ. Okay, dia macam ni. Kadang-kadang antara perbelanjaan yang kita tak perasan kita sedang sebenarnya kita sedang rugi cash flow kita adalah, contohnya
kita ada loan-loan yang berfaedah tinggi. Okay, ini antara something yang kita don't realise, sebenarnya kita sedang bayar lebih. Okay, kita sedang bayar duit yang tinggi. Like contohnya kita pinjam dengan credit card, kita pakai duit tu dan kita bayar balik dengan minimah dia yang kadang-kadang sampai 36%. Maksudnya dia sangat tinggi. Jadi kalau kita boleh ubah sedikit strategi, contohnya dia ada beberapa strategi kita boleh buat. Kalau ada hutang-hutang yang sangat tinggi, awak boleh sebenarnya buat satu kata orang tu, tukar kepada satu loan yang murah, kos dia lebih murah. Contohnya credit card tu kita transfer dia punya semua lump sum yang kita berhutang tu kepada satu loan yang kita bayar semua, dan kita hanya bayar pada satu loan. Contohnya lah, kalau credit card katakan kita ada pinjaman sebanyak 20,000 dan kita bayar bulan-bulan dengan kadar interest 12 hingga 36% biasanya, dan kita stop bayar tu dan kita mula apply loan. It can be any loan. Biasanya bagusnya kalau kita boleh finance something, alright, yang dia punya interest mungkin 2 hingga 5% saja. Jadi kat situ nampak tak, kita save banyak kat situ. Alright, kalau kita kira mengikut satu calculation, kita boleh save a lot of money dekat situ. Jadi sebulan kita boleh save mungkin sampai 1,000 atau 2,000 ringgit, hanya dengan mengurangkan kita tukar. So itu satu benda yang kita selalu tak buat, sebab kita dah committed, kita bayar kereta kita. Contohnya kereta tu kita beli dengan interest yang tinggi, sebab mungkin kadang-kadang ada orang ni dia tak dapat loan, jadi dia dapat daripada finance company ataupun company finance, even the self finance. Maksudnya kedai kereta tu dia self finance, kan, tapi kadar dia tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah satu kerugian kalau kita tak kita tak fokus kat situ. So benda tu juga perlu tengok. Right, ini salah satu benda. Jadi tengok kat diri awak ni, ada tak benda-benda yang sebenarnya awak sedang bayar lebih daripada biasa. Ada tak benda-benda yang bayar lebih daripada biasa, dan kat situ awak kena mula check balik kat mana mungkin kita dapat loan yang lebih murah. Dan kalau kita sudah mungkin habis bayar rumah kita, okay, this is where you can actually finance untuk hanya benda tu. Jangan kau pergi refinance, kau buat benda lain pula, tak boleh. So itu satu benda yang saya saya nak you buat. Okay. Lagi satu yang kadang-kadang kita tak perasan, kita ni pinjam kita kadang-kadang kita pinjam duit daripada bank, daripada facilities yang kita dapat, dan tanpa kita sedari kita akan bayar lebih, interest yang lebih ataupun faedah yang lebih daripada biasa, disebabkan yang selalu kita tak buat, iaitu credit score kita tau. Ramai tak faham kepentingan credit score, kan. Dia tak faham. Kalau kat Malaysia kita boleh dapatkan daripada Sitos. Okey, awak pergi, awak apply RM24, awak akan dapat satu report untuk menunjukkan awak punya credit rating awak. Kan, credit rating awak. Okey. So kat situ awak akan nampak macam mana awak punya credit score. Sebab bila kita buat kadar credit score yang tinggi, kita boleh dapat, kata orang tu, kita akan dapat pinjaman yang lebih murah. Maksud benda ni betul, benda ni mungkin awak tak faham, tapi benda ni betul. Sebab bila kita nak bagi pinjaman, dia akan check kita punya credit rating juga, untuk menentukan sama ada risiko orang ni macam mana. Kalau risiko dia tinggi, of course kita akan charge kaedah yang lebih tinggi. Kalau awak punya risiko rendah, awak boleh dapatkan loan yang lebih murah sebenarnya. Alright, so itu yang kita kena check.
Okey, apa satu cara untuk kita nak memastikan credit rating kita ni bagus? Satu, of course, kita bayar on time. I mean, segala bayaran bil kita, installment kita, kita bayar on time, tu satu. Dan selalunya orang tersilap dalam menjaga kredit ni bila datang bab credit card. Okey, alright. Jika kita ambil loan, kaedah interest mana yang baik? Interest terapung ataupun interest tetap? Okey. Sebenarnya kita boleh ambil interest tetap dengan clause. Maksudnya sekiranya interest tetap yang kita ambil ni dia berkurang, so kita ada option untuk mengurangkan. Itu kena buat. Sebab apa? Kalau kita terus ambil tetap, kalau mungkin sekarang ni 10% awak bayar, alih-alih kadar interest turun sampai 5%, awak kena bayar 10% juga. Sebab tu dia kena ada option. Sebab dia tak terapung tapi dia option. Sebab bila dia meningkat kita masih kekalkan, tapi bila dia turun kita boleh turunkan. Itu benda yang boleh negotiate dengan bank. Okay? Bil telefon selalu bayar lebih, tak guna sangat, terikat dengan kontrak sebab nak phone free. Itu tak apa, lebih-lebih sikit tu tak apa. Okey, tapi nak jaga credit rating ni, ini nombor 2 sebab credit rating nak jaga ni, awak kena jaga awak punya kadar pinjaman. Alright, kadar pinjaman. Maksudnya bila kita dapat credit card ni, jangan gunakan lebih jangan gunakan lebih daripada 30% kredit yang diberikan, limit dia. Contohnya kalau kita diberi limit 10,000, kalau gunakan lebih daripada 3,000, kredit awak jatuh. Kredit awak jatuh. Clear Kena faham, sebab tu ramai orang tak faham. Bila dia kredit card dia walaupun dia bayar, tapi kalau dia punya usage dia lebih daripada 30% daripada limit yang di-allow, maka awak punya credit rating tu not good. So sebab tu awak kena duduk, awak kena check, dan awak kena buat some kind of like calculation untuk betulkan balik credit rating awak. Sebab bila credit rating kita cantik, kadar kos pinjaman kita akan lebih murah. Alright, itu yang kedua yang kita boleh selamatkan cash flow kita. Nampak, saya tak ajar benda konvensional kurangkan bil bayar tu, tak. Saya ajar benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang. Lagi satu, alright, untuk kita save kita punya cash flow ni, bila bayar, tak maaf ada batuk ni, teruk sikit. Tadi okey, bila saya mula dah bercakap, dia makin mungkin dia tak tahan, dia keluarkan balik. Alright, ketiga ni, okey, kadang-kadang kesilapan yang orang buat, hello, boleh tak kau tulis apa yang aku cakap ni, takut nanti korang tak faham, tak ingat ke? Sebab aku ni bila cakap ni, aku tak pakai kepala otak, atau aku pakai hati aku je berbual. Yang ketiga ni yang kesilapan yang selalu saya nampak adalah pembayaran hutang ni. Diorang silap dalam bayar. Contohnya dia cuba bayar ni sikit lebih. Contohnya dia bayar ni 200, dia cuba bayar 250. Yang ni dia bayar 320, dia bayar 400. Jadi dia sebenarnya mula bayar ekstra dalam setiap hutang yang sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan. Lebih baik cara dia adalah kita mula fokus pada satu saja hutang yang kita akan mula bayar lebih. Yang lain semua kita jangan bayar lebih. Yang lain semua kita bayar seperti biasa yang telah pun kita ikat kontrak tu. Tapi ada satu kita choose untuk kita bayar lebih. Jadi benda-benda ni saya akan share dalam Pukat Kaya. Sebab tu those yang masih belum join Pukat Kaya, saya syorkan cepat-cepat dapatkan seat untuk Pukat Kaya. Sebab kita ada 500 sahaja yang saya diberikan peluang disponsor lah
500 sahaja. Jadi you boleh dapatkan Pukat Kaya, buku Pukat Kaya yang harga RM15 untuk dapatkan program yang 3 bulan lebih dengan nilai yang beribu ringgit tu untuk RM15. Alright? Okay. Okay, dapat letak point setengah kerja. Okay, saya cuba letak point Okay. Saya letak point. Okay, mungkin point ni saya letak background biru kan, supaya dia lain sikit. Okay. Okay, satu. Okay. Saya cakap tadi satu. Okay, cuba bincang. Okay, bincang kejap saya letak ni, bincang untuk kurangkan loan interest ataupun bukan dia refinance. Saya tulis senang je, tapi refinance loan yang high interest, okay, with mortgage loan contohnya. Okay, dua saya cakap credit score, jaga credit score awak. Credit score jaga. Pastikan credit card limit yang digunakan bawah 30%. Okay, ketiga saya cakap jangan fokus selesaikan satu hutang dengan bayaran lebih. Okay. Okay, ni yang saya dah bincang tadi Okay, refinance loan yang interest tinggi dengan mortgage loan supaya awak dapat mengurangkan kos bulanan awak. Credit score, pastikan kredit limit yang digunakan bawah 30% daripada apa yang di-approve untuk jaga kredit rating kita. Yang ketiga adalah fokus selesaikan satu hutang. Dia bukan hutang apa benda tu aku tulis. Okay. Satu hutang dengan bayaran lebih. Maksudnya satu hutang je awak fokus untuk bayar lebih, bukan ni lebih sikit, ni lebih sikit, tak. Awak ambil satu dan awak mula bayar tu saja. Alright, ini adalah yang ketiga yang Abang Abu cerita untuk kita mengurangkan kita punya kos. Alright. Dan keempat, alright, ni something yang awak kena especially yang meniaga okay, tukar kepada LLP or sendirian berhad or private limited. Okay. Sebab bila kita duduk dekat sole proprietorship, awak sebenarnya sedang rugi dari segi pembayaran pembayaran tax. At the same time kita juga tak dapat banyak apa kata orang tu kebaikan, right? Kita tak dapat mengambil peluang-peluang yang ada untuk orang yang ada syarikat. Okey, seperti claimables, banyak claimable yang kita boleh gunakan untuk personal, tetapi kita claim as business, seperti makan kan, kita pergi ada meeting, kita travel, semua benda-benda ni. Jadi ini adalah satu kelebihan. Kalau kita boleh buat benda tu, kita dapat save banyak. Sebab kalau tak, kita memang kena bayar as our punya tax. Itu yang keempat yang Abang Abu fikirkan kita boleh buat. Okey. Lagi satu, yang satu strategi lagi adalah kalau ada bangunan sendiri, okay, bayar sewa. Bayar sewa untuk bangunan sendiri kan. Contohnya kalau kita ada atas nama kita, kita boleh sewakan kepada bisnes kita. Alright. Tapi of course lah, kadar sewa tu kena betul lah kan. Okey.
tengok persekitaran. Kalau inilah yang mereka charge, then you can charge the same to your business, to your company, to sewa daripada awak. So benda tu juga awak boleh actually like itu building. Kedua, rumah kita pun. Rumah kita, mungkin kita ada rumah dekat Kelantan ataupun dekat Singapore, then kita ada business travel, kena datang Singapore, dan kita sebenarnya boleh charge sewa, alright, pada company kita untuk menggunakan rumah kita sebagai mungkin tempat tinggal. Kan, mungkin kita ada bilik yang kita boleh actually sewakan. Benda-benda macam tu boleh claim juga. Okey, iaitu selain daripada bangunan sendiri, rumah kita. Tapi benda-benda ni bila saya cakap ni, kau jangan terus ikut aku tau. Sebab kadang-kadang dia punya law setiap negara ni dia berbeza juga. So dapatkan juga pandangan daripada apa ni, tax consultants, accountant awak dapatkan. Alright. Lagi satu, nampak, bila ada company sendiri, contohnya bila ada company sendiri, awak boleh bercuti. Pastikan bercuti, okey, untuk business meetings. Maksudnya bila kita ada berniaga, kan, kita ada syarikat, setiap tahun kita akan ada annual meeting, general meeting, annual meeting, benda-benda macam tu. Kita boleh sebenarnya awak memang akan kena buat benda tu, betul? Dan biasanya bila kita buat meeting, lepas tu kita balik, kita bawa family, kita pergi jalan, you know, like and stuff like that. Jadi duit yang kita belanja untuk pergi jalan ni sebenarnya adalah duit after tax. Maksudnya pendapatan tu dah di tax dan kita membelanjakan dia. Tapi kalau kita ada syarikat, kita boleh actually like use the pre-tax. Maksudnya sebelum kita buat tax, benda ni dah dijadikan sebagai kos perniagaan, sebab dia ada intipati perniagaan seperti meeting and all those stuff. Jadi benda-benda ni juga kita boleh pastikan supaya kita tak keluarkan duit kita. Jadi indirectly kita sedang simpan, sedang actually mengumpulkan duit. Jadi menjadikan kita punya cash flow tu lebih baik. Clear? Ini yang saya nak anda macam fahamkan sikit. Okey. Dan of course makin kita bagus, kita kena also ada charity sendiri. Okey, di mana kita akan bagi duit kita ni untuk charity kita, untuk melakukan kerja-kerja charity. Orang ini juga sebenarnya kadang-kadang kita ada bagi charity, kita buat itu ini, tapi biasanya kita akan gunakan kita punya after tax money. Maksudnya kita dah dapat duit, dah bayar tax, lepas tu duit lebih kita buat benda-benda macam. Tapi sebenarnya tak salah bila kita smart. Bukan kita nak manipulate charity, tak. Tapi kita nak leverage on bagi charity, ada kelebihan juga untuk kita. Jadi macam mana kita nak buat benda tu juga boleh kita dapatkan daripada pendapat daripada all these accountants yang awak kerja ataupun awak adalah. Dan last sekali adalah build your own. Ini benda yang awak kena belajar. Own insurance company. Mula buat company sendiri insurance. So inilah yang sebenarnya saya ajar dalam Pukat Kaya. Okey. So ini antara 9 benda. Okey. Yang kalau tengok balik, sebenarnya ini ini adalah kaedah-kaedah untuk kita fokus pada pengurangan perbelanjaan.
Sebab Abang-Abu nak kita berfikir lebih not traditional. Kita nak berfikir lebih benda yang macam out of box, kan. Selalu kita nak tinggikan yes, awak memang kena tinggikan revenue awak memang kena buat tu, tapi kesilapannya adalah kita kita meningkatkan revenue dan kita meningkatkan perbelanjaan. That is the problem. So apa yang Abang-Abu cuba nak fahamkan kat sini, dalam kita mencapai kebebasan ekonomi, awak kena juga khusus buat perhatian untuk mengurangkan perbelanjaan secara untraditional way. Kalau traditional, of course, kita tutup lampu, kita save electricity, kita save air, kita save itu, kita save ini, kita lebih kepada scarcity punya kind. Tapi apa yang saya cuba bagi adalah benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang, dan kita rasa ini adalah satu perbelanjaan yang kita memang buat, tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, kita boleh save a lot dan memberikan tekanan pada aliran kewangan tu lebih best, lebih smooth. Okay, so itu yang sebenarnya Abang-Abu nak bagi. Alright, ada soalan kat sini. Alright, okay, letak point setengah kerja. Okay, Azan Kedah, Assalamualaikum. Selamat pagi Abang-Abu. Semoga Allah uruskan dan sihat walafiat. Terima kasih Azan Kedah. Suhaimi, salam EE. BMW Talk Series ni kira siapa-siapa yang bawa BMW. Hello, BMW tu business, money and wealth. Bukan bawa orang bawa kereta BMW. Faham Kau ni kadang-kadang macam apa? Macam belum sarapan. Aku rasa kau pergi sarapan dulu. Jadi otak kau dapat berfungsi dengan betul, dapat melihat BMW tu apa. Okay, sebenarnya topik-topik yang kita bincangkan dia independent. Sebenarnya kalau you ikut siri Abang-Abu, you akan dapat banyak. Tapi kalau you tak dapat, you datang sekali-sekali tu, of course you akan dapat juga. Sebab hari ni kita nampak fokus pada pengurangan perbelanjaan. Something yang selalu kita abaikan ataupun kita tak faham. Sebab pada kita kurangkan belanja maksudnya kita tak berbelanja lah. Betul? Tapi pendekatan Abang-Abu adalah melihat benda-benda yang kita terlepas pandang, yang sebenarnya boleh jadikan kita lebih dapat mengurangkan perbelanjaan. Alright? Okay, good. Nizam. Assalamualaikum. Nizam ni dia pakai BMW. Suhaimi, kau tanya Nizam, dia pakai BMW biru. So apa yang dia berbual, kan? Okay, so kita dah cerita benda-benda ni. Just sekarang mungkin kita boleh ada sesi sikit bercakap dengan Abang-Abu. Mungkin ada pandangan, pendapat. Okay, mana ada berbual AA. Okay, nampak BMW dia cakap dia tak berbual. Alright. Okay, apa pandangan AA tentang hala tuju kripto? Alright, kripto ataupun the digital currencies ataupun coins and tokens and all these sebenarnya dalam fasa stabilization. Alright, so dalam fasa stabilization ni apa yang berlaku? Okay, dia ada satu sebelum dia stabilize, dia akan naik gila-gila, dia akan turun gila-gila sebab dia tak ada satu dia belum stable. Dia macam budak-budak baru lahir, baru nak jalan. Kan bila jalan dia belum stable. So bila dia belum stable, dia kadang-kadang tengok budak kecil tu kan, dia boleh lari 1 2 3 4 5 tapak. Lepas tu dia jatuh. Kan, lepas tu dia boleh bangun balik solid, lepas tu dia boleh lari 2, dia jatuh balik. Kan, sama dengan kripto ataupun apa yang sedang berlaku ni.
di mana mereka belum stable. Jadi dia boleh mendadak, dan dia boleh turun dengan gila-gila. Alright. Dan kesempatan ni digunakan oleh orang-orang yang sebenarnya pioneers dalam industri ni. Mereka tahu benda ni, jadi mereka mengumpul duit, dan mereka just like build their portfolios dalam coin ataupun dia macam saham juga, fundamental. Saham-saham yang ada fundamental yang kuat, walaupun harga dia turun, kita invest sebab kita tahu dia ada fundamental yang kuat dan dia boleh naik balik. Tapi ada juga saham-saham yang spekulatif, yang murah, tapi dia macam dia naik dan dia boleh turun gila-gila. Alright. So kripto pun sama. Sebab tu bila kita nak melabur dalam kripto, pada permulaannya awak jangan cuba nak main semua coin, tak apa-apa coin yang keluar sebab dia boleh naik 100%, 1000%, whatever. So ini semua adalah satu benda yang kalau ada duit untuk dibuangkan, dan awak boleh buat. Contohnya saya ada 1 juta yang saya tak pakai lah. Okey lah, aku nak letak benda ni. 1 juta ni tak datang pun tak apa. Kan, kalau ada mindset macam tu, boleh cari coin-coin yang baru dan awak letak duit dan awak boleh buat dan keluar balik. Tapi kalau awak nak melabur, awak kena cari coin-coin yang stable, dah stable. Alright, antaranya Bitcoins, okay, Ethereum. Kita cerita juga pasal BNB. Okay, dan kita cerita juga kalau kita tengok antara coin-coin yang top 5. Kan, benda-benda macam tu kita boleh melabur secara konsisten sebab dia akan stabilize. Right, dia akan mula stabilize. Nampak macam hari ni pun Bitcoin. Okay, dan ada juga coin-coin yang ada potential yang tinggi seperti Dogecoin. Kita ada Zilliqa, kalau Singapore Asian market, Zilliqa. XRP juga adalah satu coin yang dia spekulatif punya coin. Okay, benda-benda macam tu. Jadi you kena faham, kalau nak stable, you kena invest dalam coin yang stable. Jadi turun naik dia macam tak kisah sangat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia punya keadaan adalah stabilization punya era. So tapi stabilization dia belum kuat lagi. Maksudnya dia macam anak yang dah boleh berjalan tapi dia masih belum stable. Kan, dah boleh berjalan, dia belum stable. Jadi fasa ni sebenarnya fasa yang ada dua kemungkinan. Orang yang ada berduit ni, dia boleh buat duit. Sebab apa? Dia tahu bila turun dia beli dan dia jual balik. Macam apa yang Abang Abu pun buat. Okey, sebab sekarang adalah fasa yang dia belum stable. Jadi masa belum stable ni lah yang sebenarnya kita boleh buat duit banyak ataupun kita boleh hilang duit banyak. Bagi orang yang tak tahu, dia akan hilang duit banyak. Bagi yang tahu, dia boleh buat duit banyak. Sebab fasa dia fasa belum stable. Tapi dalam beberapa tahun nanti pastinya dia akan mula stable. Jadi bila stable ni dia punya pergerakan tak akan macam ni. Dia akan mula lebih kata orang tu lebih macam dia dah macam slow lah. Dia tak boleh lah buat untung yang gila-gila dah. Kan? So inilah yang akan berlaku. Jadi kita dalam fasa yang belum stable, stabilization punya fasa yang memang kena berhati-hati. Jadi kalau awak memang jenis orang yang belum faham lagi, janganlah main duk macam entam. Alright, play with that safe punya benda. Dia jatuh pun awak masih okey sebab dia akan naik balik. Jangan pergi pada coin-coin yang like dia, sebab awak dengar kan, benda ni naik, bagus awak involve, dan benda tu tak ada stable. Dia tak ada stable, so dia akan jatuh dan akan rugi. Melainkan awak masuk dalam early stage coin-coin yang memang ada fundamental daripada backup dan sebagainya. Contohnya Dogecoin yang sekarang dah dekat 50 sen. 50 sen Singapore tak silap saya. Dia dah naik sampai 50 sen. Okey, Dogecoin. Zilliqa juga dia naik, dia turun tu hari dan dia naik balik. Doji pun dia turun, dia naik balik. Binacoin dia turun sampai 300 lebih hari tu, dia dah naik balik. Jadi pada Abang Abu, ni adalah satu benda yang saya sendiri masih lagi macam belajar, masih lagi cuba nak fahamkan dia punya dia punya keadaan, what exactly is happening and all those stuff, right? Jadi itu yang pandangan Abang Abu lah tentang kripto ni. Jadi ini fasa stabilization yang ada peluang untuk kita boleh buat duit banyak dan juga mungkin kita boleh rugi banyak. Jadi jaga-jagalah. Alright, saya fokus on XRP and LTC je sekarang. Okay, just
coin yang awak faham dia punya fundamental. Okay, mungkin ialah macam stable coin ni dia dah harga dia dah melonjak tinggi. Jadi mungkin kita nak invest tu kita rasa macam dah terlampau tinggi. Tapi pada Abang Abu dia masih ada potential yang tinggi. Even Bitcoin tu sendiri, Bina Coin, like even kita talk about apa lagi, Dogecoin, kita talk about Ethereum, benda-benda ni masih lagi mempunyai potensi walaupun harga dia tinggi. Alright, tapi saya cakap sekali lagi jangan sebab saya cakap engkau nak no. Okay, so you must understand stabilization punya era. Sebab tu saya buat perbandingan macam anak kecil yang baru dah berdiri dan dia mula berjalan. Macam dia boleh jalan, dia belum stable tapi dia dah boleh berjalan, dia jatuh kadang-kadang dia boleh macam jalan 5, 6, 7, 10 tapak tau, lepas tu dia jatuh. Lepas tu kadang-kadang dia bangun, dia jalan 2 tapak, dia jatuh. So itulah yang sedang berlaku dalam cryptos punya direction. So you need to like really understand that supaya you boleh mengambil peluang-peluang yang hadir, yang datang, yang banyak sangat dan juga berhati-hati sekiranya awak tersilap. Alright, sebab tu untuk selamatkan diri awak, choose coin-coin yang fundamental dia kuat. Maksudnya dia mempunyai backup yang kuat. Macam saya cakap lah beberapa coin yang saya bagi tadi. Saya XRP saya sendiri saya tak involve. LTC pun saya tak involve. Saya involve dalam crypto, Ethereum, Binacoin, Bitcoin, Dogecoin and Zilliqa. Zilliqa because it's like a local product, so kita support. So itulah yang dapat saya kongsikan dengan you all. Ada tak lain soalan? Alright, ada soalan-soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, Abang Abu just nak pastikan anda semua tak terlepas peluang untuk bersama dengan Abang Abu dalam satu inisiatif nama dia Pukat Kaya, di mana dalam Pukat Kaya ni program dia adalah macam ni alright, awak kena just like beli buku tu RM15 saja. Alright, beli buku tu dah ada dekat aku punya Facebook page tu, dah banyak kali aku post. Alright, beli buku tu dan awak akan dapat join the group. Okay, selepas join the group awak akan dapat bonus dia. So bonus dia adalah workshop yang akan kita jalankan pada 30 Jun nanti, Pukat Kaya Workshop. Alright, okay, lepas tu kita ada 90 hari e-coaching. Alright, e-coaching yang akan guide dengan menggunakan fintech teknologi gabungan di antara Hey Alfred dengan Wahid Invest juga. Okay, di mana kita nak aplikasikan Pukat Kaya dengan sistem tu. So benda-benda tu akan kita go through. Thank you very much. Bagi yang dah beli, tahniah sebab awak tak akan dapat program ni dengan harga RM15. Alright, sebab program ni harga dia saya boleh letak je RM1000. Sebab memang ada value yang macam tu. Jadi siapa yang dah beli, tahniah dan terima kasih. Bagi yang belum beli, tolong cek dekat saya punya Facebook yang awak tengok ni. Ni Facebook kan, dah like tak Facebook page saya? So scroll kat situ pasti ada satu post mengenai Pukat Kaya. Just click the link and then awak terus ikut saja, bayar pakai online apa tu semua, then you akan dapat dapat reply and all those stuff. Then awak just download dan awak dah ada. Bila dah ada, that means awak dah automatically, bila awak dah download buku tu, maksudnya dah ada buku, ada automatically masuk dalam group email tu, dan awak akan dapat banyak bonus nanti, dan juga kita akan bagi group support juga. Okay, so dan benda ni hanya sampai 15 hari bulan Jun saja offer RM15 tu. Selepas tu offer dia akan jadi RM510. Alright, RM15 sampai 15 hari bulan. Selepas tu saya tak nak ambil lagi. Tapi kalau nak juga, dia kena bayar RM510 untuk dia enjoy benda yang sama orang RM15 dapat ni. Alright, jadi kalau ada member, kalau ada kawan-kawan ke apa, ramai-ramai kan, sebab target saya adalah untuk dapatkan 500 orang untuk bersama dalam program Pukat Kaya. Alright, Pukat Kaya. Kita nak pukat kekayaan. Tu yang kita nak buat. Alright, jadi saya haraplah awak dapat juga membantu diri saya dan juga diri anda sendiri. Entah saya kena minum air lagi. Air dah habis.
Oh ni macam zaman dulu punya kereta kan. Zaman dulu punya kereta kan, macam kita kalau drive kan mesti kena check air. Kan drive satu tempat kena check air, tuang air. Oh air dah kurang. Sama lah sekarang. Aku berbual sikit kena pastikan okey air masuk. Dia relax sikit. Agak-agak macam ni kena masuk air lagi, dia relax sikit dah, dia macam tu itu yang sedang berlaku dengan abang Abu untuk sekarang ni. Aduh, kelakar lah aku ni. Sebab kalau tak dia macam dia bergatal, dia apa kan. Jadi itu yang saya kena buat lah. Bismillah. So ada lagi ke soalan? Kalau tak macam Abang Abu dah rasa sudah beli AA, very good, dan share. Salbia nak beli, okay, go there, share dengan orang lain juga mengenai benda ni supaya ramai lah. Target saya 500, kita masih ada lagi lebih daripada seminggu lebih 10 hari kita ada. Mudah-mudahan kita dapat capai target kita. Alright, so saya nak minta dirilah, dah 9.55. So terima kasih kerana datang hari ini, insyaAllah. Petang ni ada satu program dengan Muslim Coaching Association ataupun Singapore Muslim Coaches Association yang akan ada live bersama dengan Abang Abu setiap hari Rabu. Sebenarnya jadi you all please join us. 12.30 hingga 1.30 is a lunch hour show. So it's the first time yang kita sedang buat. So kita perlukan you punya sokongan, share benda tu dengan kawan-kawan. Okay, dia dekat Muslim Coaches Association Singapore, MCS. Okay, so please, thank you very much untuk benda tu. Jadi you all can join me later on. Dan program tu kita buat dalam StreamYard. So kalau some of you yang feel you want to like share certain thing, we can invite you to be on the stage. Alright, okay. So thank you very much for bersama dengan Abang Abu. Doakan supaya saya terus diberikan energy untuk terus buat. Alright, kita tahu kita sedang dalam fasa fasa kesembuhan. Okay, so thank you very much. Okay, Aslina, okay, Fauzi Ujaita dia ada bagi satu link ni. Alright, link Facebook. Okay, mungkin boleh check out what is this all about. Okay, Aslina nak beli, so silakan ajak adik-adik lain juga beli. Alright, sebab ni adalah kolaborasi 3 entiti, insyaAllah. Okay, so Amin, terima kasih. Aslina, terima kasih. Allah, banyak minum air kerana bila minum ni dia okey sikit. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi nanti pada 12.30 hari. Alright, dan nampaknya keadaan pasaran pun hari ni macam not favouring. Okay, to tell you the fact, saya sedang mengalami sedikit kerugian kat sini. Alright, okay. Okay, tak apa, kita tengok apa yang sedang berlaku, right? So it's expected. Okay, yes, kesilapan kita dalam, kadang-kadang kita buat kesilapan ni. So well, we see what happen. Wow. Okay, ada big task ahead untuk
apa ni, ni. Alright. So itu sajalah. Thank you very much. Minum air banyak, air muda. Terima kasih. Okay, Selina. Alright. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan jumpa lagi pada esok hari. Support Abang Abu datang. Kita ramal-ramalkan kita dalam ilmu BMW Talk Series. Mudah-mudahan semua kita juga nanti satu masa dapat BMW secara percuma. Alright. So let's work and move toward kebebasan ekonomi yang real. Alright, pastikan anda bersama dengan Abang Abu setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam BMW Talk Series. Alright. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.